Sahabat Bernam, saya jemput Yang Berhormat Kepong. Ya, terima kasih Puan Speaker. Susulan daripada laporan forensik peristiwa tanah runtuh Batang Kari yang telah diterbitkan oleh kerajaan pada minggu lalu. Seorang doktor, nama dia Dr. Muhammad Rafiq Khan Abdul Rahman. Beliau seorang pengerusi dari Victims Malaysia, sebuah NGO, telah mengemukakan satu kenyataan yang mempersoalkan keabsahan dan kelengkapan laporan forensik kerajaan itu. Laporan tersebut menurut Dr. Muhammad Rafiq tidak lengkap dan boleh mengelirukan. Beliau menimbulkan beberapa perkara yang amat penting. Beliau menyatakan bahawa gambar-gambar lama dari Google Earth menunjukkan tanda-tanda aktiviti land clearing dengan izin berlaku di kawasan sekitar tempat kejadian tanah runtuh. Ini menunjukkan kemungkinan adanya aktiviti anthropogenic, maksudnya perbuatan manusia, yang tidak diakui dalam laporan kerajaan tersebut. Pertikaian itu juga termasuk dengan longkang-longkang dan jalan-jalan yang dibina oleh Jabatan Kerja Raya di kawasan tersebut berada dalam keadaan yang tidak baik sebelum hari kejadian tanah runtuh. Kenyataan Dr. Muhammad Rafiq haruslah diambil kira demi menjamin penuntut yang adil kepada mangsa dan keluarga-keluarga mangsa tragedi itu. Puan Speaker, dalam laporan forensik kerajaan itu, Jabatan Kerja Raya JKR menyiasat JKR sendiri. Lepas tu JKR melepaskan JKR. Saya anggap laporan forensik kerajaan itu tidak profesional, tidak neutral. Sebab JKR siasat JKR sendiri. Ini jelasnya satu konflik of interest. Ada kemungkinan laporan forensik ini satu laporan yang cover up dengan izin. Oleh itu, saya mencadangkan bajet tahun 2024 ini memperuntukkan satu dana agar satu siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI diadakan untuk menyiasat dengan teliti tragedi ini. Ini adalah satu langkah penting untuk memastikan bahawa kita memahami punca sebenar tanah runtuh ini dan bagaimana kita boleh mencegahnya pada masa depan. Ini adalah satu tindakan yang akan membawa keadilan kepada mangsa-mangsa dan keluarga mereka. Dan pada masa yang sama akan memastikan keselamatan rakyat dalam masa jangka panjang. Seterusnya, saya ingin mengambil perhatian kerajaan kepada penipuan kewangan dan skam pelaburan melalui syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah SSM, Akta Syarikat tahun 2016. Saya berikan dua contoh yang baru berlaku. Contoh yang pertama, My Airline, di mana pemegang saham dan pengarah utama syarikat, Dato' Alan Goh, menjalankan aktiviti pengambilan deposit haram melalui iSurf dan syarikat-syarikat sekutu beliau yang lain. Akibatnya, Bank Negara hanya mengenakan kompau RM50 juta sahaja ke atas syarikat beliau. Contoh yang kedua, syarikat East West One Group telah menyebabkan kerugian hampir RM1 bilion kepada lebih 8,000 pelabur. SSM juga hanya mengenakan kompau sebanyak RM1 juta sahaja terhadap pengarah-pengarah dan syarikat tersebut. Denda yang dikenakan langsung tidak selaras dengan berbilion wang rakyat yang telah ditipu, dan ada banyak lagi contoh syarikat yang tiada akhirnya. Dalang-dalang penipuan atau skamer patut wajib dikenakan hukuman penjara, tetapi tiada. Modus operandi skamer ini adalah bersembunyi di belakang syarikat-syarikat sendirian berhad dan syarikat amanah, trustee companies dengan izin, untuk menjalankan pelbagai aktiviti pelaburan dan pengambilan deposit haram daripada rakyat. Aliran wang yang dikutip tidak didedahkan. Syarikat kemudian dikatakan gagah dan digulung. Duit rakyat lesap manakala dalang utama sindiket skamer itu, pemegang-pemegang saham syarikat, pengarah-pengarah, ejen-ejen menjadi kaya raya. Mereka dibantu oleh penasihat profesional seperti peguam,
pegawai bank, setiausaha syarikat, juru audit yang bersubahat dan sengaja tidak melaporkan aktiviti jenayah syarikat-syarikat kepada pihak berkuasa. Mereka menyalahgunakan entiti undang-undang berasingan dan liability terhad syarikat supaya tidak perlu bertanggungjawab membayar balik wang rakyat yang mereka tipu. Mereka juga mengamalkan budaya rasuah supaya berjaya melarikan diri tanpa sebarang hukuman penjara atau hanya dikenakan hukuman yang sangat ringan. Ini menyebabkan skamer berani kembali berulang kali menipu lebih ramai orang dengan taktik yang lebih ganas dan advance. Lopong undang-undang dan penguasaan yang lemah telah menggalakkan budaya rasuah dan budaya scamming yang jahat dan jalim ini untuk berterusan selama berdekade-dekade di Malaysia. Saya menyeru kerajaan bertindak dengan tegas dengan menjejak aliran wang yang dikutip oleh syarikat-syarikat skamer sedemikian dan mengesan di mana wang pelabur telah disalurkan. Saya juga minta hukuman penjara jenayah yang maksimum dan denda yang tinggi hendaklah diwajibkan supaya budaya skamer dan rasuah di Malaysia yang berleluasa ini dapat dibanteraskan dengan awal. Puan Speaker, isu yang ketiga adalah isu mengenai warga emas yang ditinggalkan oleh keluarga mereka dan golongan emas bujang yang tinggal bersendirian adalah sesuatu yang semakin meningkat dalam masyarakat kita, terutamanya di ibu kota Kuala Lumpur. Seringkali golongan-golongan ini tidak mempunyai pendapatan tetap dan mungkin juga tidak mempunyai keupayaan fizikal untuk bekerja. Bukan tempat kita untuk mengambil tahu sebab-sebab mereka diperlakukan begitu. Dan pentingnya adalah kebajikan mereka sebagai ahli masyarakat mesti dijaga oleh kerajaan. Saya ingin mencadangkan agar kerajaan menubuhkan 2 pusat penjagaan warga emas yang percuma di 2 lokasi. Satunya di bahagian utara Kuala Lumpur dan satu lagi di bahagian selatan Kuala Lumpur. Pusat-pusat ini haruslah dilengkapi dengan kemudahan yang lengkap dan penjaga yang berkelayakan. Selain itu, lokasi bagi rumah jagaan tersebut haruslah berhampiran dengan perangkutan awam seperti MRT dan LRT untuk memudahkan akses warga emas untuk mereka bergerak. Isu yang seterusnya ialah golongan gelandangan yang mengalami masalah mental. Seringkali pejabat saya telah didatangi oleh orang awam yang merasa sulit untuk mendapatkan bantuan untuk golongan ini. Acap kali mereka ditolak ke pelbagai agensi kerajaan yang kekurangan sumber atau tidak mempunyai amalan yang baik dalam mengendalikan isu ini. Oleh itu saya ingin mencadangkan penambahan peruntukan dalam bajet tahun depan untuk JKM, Kementerian Kesihatan atau agensi kerajaan lain yang berkaitan agar mereka dapat memberikan perhatian yang sewajarnya kepada golongan gelandangan pesakit mental yang memerlukan tempat tinggal, makanan dan perkhidmatan kesihatan. Kerajaan perlu mengambil tanggungjawab dalam menjaga kebajikan mereka, memastikan mereka tidak terpinggir dan mencegah situasi ini daripada menjadi lebih buruk. Akhir sekali ingin saya bangkitkan keperluan untuk membangunkan kolam renang yang baru di Kuala Lumpur, swimming pool dengan izin. Adalah masanya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Kerja Raya atau jabatan kerajaan yang lain untuk menyediakan peruntukan dana bagi membina kolam renang bersaiz Olimpik yang baru di Kuala Lumpur, terutamanya di bahagian utara Kuala Lumpur. Kolam renang yang sedia ada sudah uzur dan tidak dapat menampung keperluan warga Kuala Lumpur dan terletak jauh daripada penduduk, terutamanya di bahagian utara Kuala Lumpur seperti Segambut, Kepong, Batu dan Setapak. Fasiliti sukan ini adalah penting bukan sahaja sebagai tempat untuk beriadah bersama keluarga, tetapi juga sebagai tempat bagi kanak-kanak mempelajari kemahiran berenang pada usia yang muda. Ini penting untuk menghilangkan insiden kanak-kanak lemas yang berlaku terlalu kelab daripada yang sepatutnya dan memberi peluang kepada kanak-kanak dari keluarga berpendapatan rendah untuk belajar berenang. Tidak seharusnya kemahiran hidup seperti berenang dihadkan kepada golongan yang berkemampuan sahaja.
Puan Speaker, saya harap agar 5 isu saya ini akan diberikan perhatian dan tindakan yang sewajarnya oleh pihak kerajaan yang berkenaan agar kita dapat membina masyarakat yang lebih selamat, sihat dan sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepong. Saya jemput Yang Berhormat Bukit Gantang.